Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashraf wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berkata Tuan Minal Al-Fatani dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan dia muka surat ni, dan ada pun hakikat fakir sekatu dah. Dan ada pun hakikat fakir, maka iaitu apa maksud fakir? Soalan yang ditanya oleh siapa dia ni? Tanya siapa dia dah tanya, tak ingat dah. Sayyidina Ja'far As-Sadiq nah. Sayyidina Ja'far As-Sadiq bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab mengenai masalah fakir itu gapo. Adapun hakikat fakir, maka iaitu bahawa tiada engkau memiliki akan sesuatu dan tiada memilik akan dikau oleh sesuatu. Kamu tidak memiliki satu apa pun, dan suatu apa pun tidak dapat menguasai kamu, tidak dapat memiliki diri kamu. Itu maksud fakir. Fakir ni maknanya kita tidak memiliki apa-apa dan semua benda tidak menguasai kita. Kita tak memiliki apa-apa, sama ada harta ke, benda ke, amalan ke, itu bukan milik kita. Begitu juga diri kita bukan milik kita juga. Dan tiada benda dapat memiliki diri kita, tak ada benda boleh menguasai diri kita. Tak ada benda boleh menguasai diri kita. Kita tidak memiliki dan kita tidak dimiliki. Dan ridha engkau akan kedua hal itu, yakni kamu tidak memiliki sesuatu dan sesuatu tidak dapat menguasai kamu. Hak tu sebenarnya fakir. Maka kalau kita panggil kita ni tok pakir, saya ni tok pakir. Kalulah tok pakir dengan makna ini sangat berat.
Tapi maksud tok pakir ni biasa orang mengaji pondok orang dipanggil tok pakir. Dan erti tiada engkau memiliki akan sesuatu itu, gapo dia? Tiada engkau pandai akan barang yang ada pada engkau itu milik engkau. Jangan kita rasa apa yang ada pada kita, sama ada amalan kita, kepandaian kita, kelebihan kita, semua itu bukan milik kita tapi milik Allah. Kita tak ada apa-apa. Sekalipun kita jadi orang hebat, sekalipun kita ada harta, sekalipun kita gini, maka jangan merasai itu adalah milik kita. Hanya engkau pandai pertaruhan Allah Ta'ala jua. Semua kelebihan yang ada pada diri kamu, sama ada kecantikan kamu, kepintaran kamu itu adalah pinjaman daripada Allah. Tuhan letak beri amanah kepada diri kamu supaya kamu jaga. Jangan kamu jadi sombong dengan pemberian aku ini. Harus baginya bagi Allah mengambil pada waktu yang dikehendakinya. Maka Tuhan beri kita tubuh comel, rupa yang comel. Dalam sekelip mata Tuhan boleh tarik muka kita, aksiden pecah muka boleh. Kita gagah dalam masa 1 minit Tuhan boleh buat kita lupuh. Maka jangan rasa Tuhan tidak berhak ambil. Kerana dia berhak beri, dia nak beri pun boleh, maka dia nak tarik kembali pun boleh. Jangan rasa sedap dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri dengan diri kita. Hendaklah merasai sentiasa benda itu adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu kata kita tidak memiliki sesuatu. Maka apabila kita melihat semua benda itu adalah satu amanah daripada Allah, tubuh kita sendiri, ruh kita sendiri pun amanah daripada Allah Ta'ala. Dan makna tiada memiliki akan dikau oleh sesuatu. Sesuatu tak boleh memiliki, menguasai diri kamu itu. Tiada cenderung hati engkau kepada sesuatu. Jangan kamu hati kamu cenderung kepada sesuatu, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Di dunia ataupun di akhirat. Jangan hati kamu tertarik dengan dunia ataupun akhirat. Hanya iftikar engkau semata-mata kepada Allah jua. Yakni kita merasai berhajat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tidak perlu kepada syurga, tidak perlu kepada neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, saya sangat berhajat kepada kamu. Saya boleh hidup, saya boleh mati, saya boleh menapah, saya boleh menyawa, saya boleh selawat, saya boleh berzikir. Semata-mata aku berhajat kepadamu, ya Allah. Tu tujuan aku nak berhajat kepada kamu, tidak berhajat kepada benda lain. Hatta aku masuk syurga pun aku berhajat lagi kepadamu, ya Allah. Perasaan berharap kepada Allah, berhajat kepada Allah tidak akan putus selama-lamanya, sehingga kita duduk dalam syurga pun merasai setiap detik nafas yang kita duduk dalam syurga itu merupakan anugerah daripada Allah. Sentiasa berhajat. Bukan kata bila masuk syurga segala lepas, segala lega, tak. Perasaan iftikar itu berhajat kepada Allah mesti sentiasa ada kepada kita. Maka inilah hakikat seorang yang mengaku diri dia itu fakir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah berkata Al-Barawi, tiada haruh kita periksa akan dari tiada haruh kita periksa ke daripada zat Allah Ta'ala, dan tiada haruh daripada sifatnya, kerana bahawasanya meninggal ke idrak itu idrak. Katanya ulama bernama Al-Barawi, katanya dia ada haruh, ada ulama kata haram kita kaji mengenai zat Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana tidak ada tuntutan daripada syarak untuk mengenali zat Tuhan. Allah Ta'ala pun tidak suruh kenal zat dia. Bahkan bukan kata suruh duduk pun, larang dah pula
daripada nak kenal zat Tuhan. Nah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku. Jangan kamu berfikirlah kamu mengenai kejadian makhluk. Jangan kamu berfikir mengenai Tuhan kerana kamu akan binasa. Jadi dalam bab pengajian ilmu tauhid haram mengkaji mengenai zat Allah Taala. Nah, zat tak wajib tahu. Pas kita dok ngaji, kita mengaji sifat dia, ciri-ciri yang ada pada Allah. Contohnya ciri-ciri yang ada kepada polis, apa dia? Dia pakai baju biru, dia ada pistol, dia gini. Kita bukan pergi kaji tubuh polis tu, pergi pegang tangan dia dah. Kita belajar mengenai sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada kepada Tuhan yang sebenar. Zat tak boleh dikaji. Apa tak boleh dikaji? Kerana tak mampu dikaji, tak boleh dikaji. Sebab apa? Sebab zat Tuhan tidak dapat dikuasai oleh akal. Panca indera 5 sangat lemah nak menguasai mengenai zat Tuhan. Zat Tuhan boleh tengok, tak boleh, sudah. Kajian melalui mata tak boleh buat dah. Zat Tuhan jenis bunyi dengar ke tak dengar, maka telinga dah lemah dah nak mengkaji mengenai zat Tuhan. Rasa tak boleh, panca indera 5 tidak dapat menguasai dah Tuhan. Patut ke apa? Kita tinggal lagi akal. Akal boleh menguasai Tuhan juga? Tak boleh juga mengenai zat Tuhan. Nah, ada benda kita tak boleh sentuh, tak boleh gapo, tetapi kita boleh gambarkan dengan fikiran. Nah, contohnya mah 14 kilo. Biasa jamuh, tak biasa jamuh. Biasa tengok, tak biasa tengok. Boleh gambar ke? Ya, boleh gambar. Berarti mah 14 kilo masih boleh dikuasai oleh akal manusia. Tetapi zat Tuhan tak boleh tak tengok lagi. Nah, tak tengok lagi lah. Sebab akhirat kita boleh tengok. Tak dengar lagi, tak apa dia? Ngakal boleh tak? Tak boleh. Hatta ngakal sendiri pun tak boleh dikuasai. Bila? Sampai bila-bila. Dalam syurga pun ya. Lepas tu melihat itu sabit, tetapi menguasai itu tidak sabit. Berarti kita hanya melihat zat Tuhan, tetapi memahami itu tidak boleh. Nah, tengok semata-mata itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sabit dengan ayat Al-Quran menurut ahlu sunnah wal jamaah. Nah, wujuhum yauma izin nazirah nadirah ila rabbiha nazirah. Muka orang dalam syurga pada ketika melihat Allah Taala cerah cemerlang, bersinar muka dia kerana terlalu gembira dengan pemandangan itu. Maka katanya ulama tidak harus ini haram. Haram kita kaji mengenai zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keedah dia meninggal ke idrak itu idrak. Al-ajzu anil idraki idrakum. Nah, lemah kita daripada nak memahami hakikat Tuhan itu sebenarnya kita faham mengenai Tuhan. Orang yang merasai Tuhan itu benda yang boleh difahami, orang itu masih belum faham hakikat ketuhanan. Kalau orang faham betul-betul, dia akan meninggalkan daripada nak mengkaji, nak memahami zat Tuhan. Siapa dia yang rasa dia menguasai dengan akal dia mengenai Tuhan, dia tak kenal Tuhan lagi. Tak betul. Dan periksa pada zat Allah Ta'ala itu isyrak. Boleh membawa kepada syirik. Mana boleh bawa kepada syirik? Kita buat kajian mengenai zat Tuhan boleh membawa kepada syirik. Kerana akal kita untuk menguasai satu benda, kita mesti menggambarkan satu benda. Kita menguasai sifat-sifat makhluk. Contohnya, kenapa handset ni ana boleh faham? Kerana dia ada bentuk, dia ada rupa, dia ada gapo, maka akal ana boleh faham. Tetapi benda yang tidak berupa, tidak berbentuk, tidak berhak, tidak berkawasan, tidak atas, tidak bawah, lagu mana akal nak buat?
Maka kalau kita cuba juga faham Tuhan, maka timbul istilah syirik. Apa maksud syirik? Mesti kita akan letak sifat makhluk supaya baru boleh tergambar di otak kita. Paling kurang di atas contohnya. Oh, nampak dah Tuhan di atas arah misalnya. Syirik takut tu. Kerana apa? Kerana meletakkan sifat makhluk pada Tuhan supaya akal dapat menggambarkan Tuhan. Maka jadi syirik. Syirik. Tak apa. Kerana Tuhan yang sebenar tidak berupa, tidak berbentuk, tidak berjasad, tidak berjiring, tidak berjising. Tiba-tiba kita gambar ke di akal kita benda yang ada rupa, ada bentuk, ada jiring, ada jising. Tidakkah menjadi kedua Tuhan? Tuhan yang sebenar dengan Tuhan khayalan kita. Maka periksa pada zat Allah Ta'ala itu isyrak. Boleh membawa kepada syirik. Dan tiap-tiap barang yang terlitah pada hati engkau daripada segala sifat baharu. Kerana akal ni nak memahami satu benda, mesti dia kena letak sifat makhluk. Barulah akal boleh tergambar. Kalau benda tu tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada bentuk, tak ada rupa, tak ada belakang, nak faham lagu mana akal? Maka akal kalau nak faham sesuatu, mesti dia kena ambil sifat makhluk, baru dia boleh faham akal. Maka Allah Ta'ala bersalah dengan demikian itu. Maka Allah Ta'ala bersalah dengan demikian itu. Allah Ta'ala berlainan dengan makhluk. Allah Ta'ala berlainan dengan makhluk. Kalulah kita buat sifat makhluk letak di Tuhan supaya kita tergambar, sedangkan Tuhan berlainan dengan makhluk. Faidatung, barang siapa meninggal akal 4 kalimah ini, nescaya sempurna imannya. Barang siapa meninggal akal 4 kalimah ini, nescaya sempurna imannya. Iaitu aina, artinya di mana? Wallahu a'lam. Mana bunyi gek-gek ni? Wahabi ke?